Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Irwan yang non jauh di sana. InsyaAllah semakin kita jauh, semakin kita rapat, semakin kita hampir kepada satu penyatuan silaturahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim Aki Show kerana sehingga hari ini season kedua kita dah episod yang keempat. Alhamdulillah. So hari ini sebelum tu saya kenalkan diri saya Muhammad Hanif. So saya mengusahakan Aki Bakemat insya-Allah hari ini. Dalam perkongsian hari ini sangat menarik untuk kita sama-sama tonton video ini kerana di depan saya ni ada sejenis butter tau tuan-puan. Ini butter dan inilah dia margarin. Sebab apa saya nak utarakan topik ini? Sebab topik ini yang sebenarnya menjadi perbualan ramai orang. Ini antara pengalaman kami lah di kedai Aki Bakemat. Ramai customer, pelanggan-pelanggan kami yang banyak bertanya sebenarnya apa beza antara kedua-dua jenis ingredient yang ada depan ni. Okey, dah sedia? Dah bersedia belum? Sebab bila anda tonton video ni sehingga habis, anda bakal mengetahui dengan lebih detail lah apa beza antara kedua-dua jenis butter dan margarin ini. Okey, insyaAllah. So sebagai mukadimah, so kita kena kenal lah apa dia butter, apa dia margarin. Butter adalah dalam bahasa Inggeris tau. So dalam bahasa Inggeris ditranslate ke bahasa Melayu adalah mentega. Pernah biasa dengar kan perkataan mentega, cuma kita tak tahu beza mentega, margarin ada sama je. Kita anggap benda tu sama tapi benda ini adalah berbeza tuan-tuan puan-puan. So dari segi istilah saya pun ada rujuk kepada Kamus Dewan sebenarnya. Bila Kamus Dewan saya buka, bila mentega tu kita lihat di Kamus Dewan dia nyatakan sejenis pepejal berwarna kuning pucat. Saya tengok dekat dalam dalam website yang telah dibina oleh Dewan Bahasa Pustaka, dia kata sejenis warna kuning pucat dan diperbuat daripada krim. Boleh dimakan dengan roti dan masakan, boleh dijadikan sebagai bahan masakan. Itulah dia butter ataupun mentega. Manakala margarin merujuk kepada bahan yang berwarna kekuningan. Dia describe tentang bentuk fizikal margarin itu adalah berwarna kuning yang lebih pekat berbanding butter ni tadi. So dia kata kat situ margarin ia diperbuat daripada lemak sayuran dan binatang terimulsi dengan susu. Tak semestinya margarin ini fully diperbuat daripada tumbuhan tadi, tapi dia ada juga campuran daripada lemak tenusu haiwan ni tadi. Okey, dah jelas ya? Dah jelas perbezaan dari segi istilah antara kedua-dua ni. Okey, ada yang tanya bila masa kita nak gunakan butter dan bila masa pula kita nak gunakan margarin. Sebenarnya tak ada masa-masa tertentu ni tuan-puan. Sebenarnya tak ada masa tertentu. Sebenarnya depends kepada kita yang sebagai orang yang ingin consume. Kita nak pilih margarin ataupun butter. Selalunya dekat negara kita ni ramailah yang menggunakan margarin. Sebab margarin ni harganya jauh lebih murah. Tapi dalam video kali ini insyaAllah saya akan jelaskan kenapa margarin ini jauh lebih murah dan kenapa butter ni jauh lebih, taklah mahal sangat lah, cuma dia mahal sikit lah daripada margarin. Okey tuan-puan, so bila menjawab kepada soalan tadi tu, dia terpulang kepada individu tersebut. Bila saya nyatakan butter dan margarin, rasa margarin ini memang seakan-akan sama macam butter. Butter adalah daripada lepa susu lembu. Lepa susu lembu, tiada campuran bahan lain selain daripada lepa susu lembu. Sebab tu dalam resepi ada yang menyatakan pure butter. So ini adalah pure butter. Kalau anda lihat dekat dalam frame video saya ni, saya boleh buka sikit kan. Dia punya warna dia ada sedikit kuning pucat. Kuning dia tak sepekat mentega ni tadi, atau margarin ini tadi. Sebab itu butter adalah 100% pure ataupun 100% daripada susu lembu. Dia punya proses pun adalah dengan campuran susu lembu, krim lembu tadi tu dengan garam. Tapi ada juga butter yang dikata bergaram dan tidak bergaram. Macam ini adalah brand daripada Anchor daripada New Zealand. Dia tulis itu unsalted. Anda boleh juga cari yang salted yang dah diletakkan garam. Ada resepi-resepi tertentu yang anda boleh kontrol jumlah garam dia. Yang anda nak kontrol, tak nak terlalu masin, boleh cuba yang unsalted.
pure butter. Okey, apa sebenarnya komposisi butter dan margarin? Okey, margarin ini tadi adalah daripada lemak tumbuhan. Lemak tumbuhan ni tuan-puan adalah daripada, kalau di Malaysia ni lah lazimnya daripada apa nama, kelapa sawit. Kalau mungkin di luar negara banyak juga margarin yang digunakan daripada apa, minyak jagung. Sebab minyak jagung kat Malaysia susah nak dapat. Tapi kat Malaysia banyak menggunakan minyak kelapa sawit. Jadi kenapa butter? Butter ni tuan-puan, kalau anda lihat di dalam sejarah dia telah digunakan sejak ribuan tahun dahulu. Di zaman-zaman dahulu lagi dah terciptanya butter ni. Sebab nak cipta butter ni adalah daripada susu lembu. Sampailah zaman sekarang, bila mana manusia ni bijak berfikir, lahirlah saintis-saintis yang ingin meniru, yang ingin meniru rasa, bau dan warna daripada butter ini tadi. Maka terciptalah margarin. Maksudnya margarin ini adalah ciptaan saintis. So mana satu, kalau saya sebut tadi ini adalah ciptaan saintis dan ini adalah natural daripada susu lembu. Walaupun saya tahu ini adalah daripada kelapa sawit, daripada minyak jagung misalnya, tapi hasil campuran-campuran itu tadilah yang menyebabkan dia terbentuknya margarin. Sebab mereka telah mengkaji komposisi bahan kimia yang ada dalam lepas susu lembu ini adalah lebih kurang sama dengan margarin. Tapi yang menariknya ya tuan-puan, kenapa margarin ni jauh lebih murah? Sebab dia boleh keluar dalam kuantiti ataupun bulk proses. Dalam kilang tu kan dia perlukan kuantiti yang banyak untuk proses. Sebab tu dia boleh turunkan harga dia. Sebab bahan-bahan yang ada, kalau saya boleh sebut dekat dalam margarin ni, bahan-bahan dia minyak kelapa sawit, minyak isi rong sawit, air, garam, emulsifier, banyak jenis. Emulsifier dekat sini ada 4 jenis, 322, 471, 355. Semuanya berasaskan soya, bahan perisa, bahan pengawet, antioksida INS 321, bahan pewarna, pengawal asid. Saya kira sini dalam 12 ke 13 ingredient dalam satu campuran 1 kilogram margarin ini tadi. Kalau saya buka dekat butter ini tadi, butter ni dia punya buatan dia sangat-sangat simple ya. Simple sangat, iaitu hanya daripada lepas susu lembu dan garam. Lepas susu lembu dan garam. Dia kata kat sini, contoh ni lepak dia kata minimum fat content of 80%. Ingredient is milk, lactic culture and salt. 3 sahaja tuan-puan. Itu pun kalau dia kata salted. Kalau dia tak salted tu, unsalted tu, maknanya dia tak campurkan garam. 100% daripada lemak lembu sahaja. So jelas tak kat situ? So insya-Allah saya akan kupas lagi kelebihan ataupun bukan keburukan lah, kita panggil kekurangan sikit lah. Ada juga sebenarnya, daripada margarin ini tadi, dia claim yang dia bebas kolesterol, dia zero trans fat. InsyaAllah dalam siri yang berikutnya, sebenarnya bukan siri lah, dalam video explanation saya yang berikutnya, saya akan jelas lagi terperinci bagaimana margarin ini dikatakan bebas kolesterol dan zero trans fat. Tadi sebagai kesimpulannya, okey, penonton-penonton, mungkin anda juga ada pendapat masing-masing. Anda boleh je komen di bawah. InsyaAllah kami tim Aki Show ataupun tim Aki Bekmat sendiri akan cubalah reply kepada anda di bawah tu. So sebagai kesimpulan, saya simpulkan sebagai bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat margarin jauh lebih banyak. Menggunakan ada beberapa bahan kimia. Dia tak adalah terlarang, kalau tidak tak adalah dapat logo halal daripada JAKIM ni kan, InsyaAllah. Tapi selamatlah. Cuma anda bolehlah bezakan antara yang natural dengan yang ini. InsyaAllah. Kalau pendapat peribadi saya, memang saya akan go for butter lah.
Jadi anda jangan keliru lagi. Saya rasa lepas anda dengar ataupun tonton video ni, anda pun dah tak keliru kan dengan perbezaan antara kedua-dua jenis butter dan margarin. Okay, so butter pun ada banyak juga jenis-jenis butter yang terdapat di pasaran. Ada yang grass fed butter dan ada yang non grass fed. Itu pun akan saya jelaskan insyaAllah dalam video berikutnya, dalam live saya berikutnya insyaAllah. So sampai di sini dulu. Okay, jangan ke mana-mana ya. Jangan ke mana-mana sebab lepas ni saya ada 1 minit video yang very simple video lah untuk anda tonton, resepi, mungkin barangkali resepi ataupun tips-tips yang pendek untuk anda tonton insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.